tu. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأهل سلسلتنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم وإلى أرواح المؤلفين لهذه الكتاب وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita lihat di Syairus Salikin jilid 1 muka surat 165 pada katanya bermula tiada memadai akan korban itu, baris yang kelima daripada bawah, bermula tiada memadai akan korban itu, iaitu binatang yang sangat sakit lagi kurus. Sangat sakit dan sangat kurus tak boleh buat korban. Pasal menghina, pasal pemberian kita ataupun hadiah kita, korban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beri dengan binatang yang kurus yang tidak ada nilai. Kalau pada mata manusia pun binatang kurus ni kita tak boleh bagi ke orang, apatah lagi kita nak buat korban. Dan tiada memadai, yakni tiada sah, yang kena kudis. Binatang kudis tak sah. Dan jikalau sedikit kudis tu, sekalipun walaupun kudis tu sikit je, tidak memadai. Kenapa? Kerana benda itu dah cacat. Pemberian ataupun korban kita ni kepada Allah Subhanahu Taala, benda cacat ni kita tak boleh bagi. Dan tiada memadai yang buta, samalah buta tu cacat juga. Dan memadai akan korban, yakni sah korban itu yang terbelah telinganya binatang tu. Tak apa kalau binatang tu telinga dia terbelah, jika tiada hilang suatu juzuk daripadanya. Jika terbelah saja, tak hilang daging, tak hilang bahagian telinga tu, sah buat korban. Jadi mana-mana bahagian daripada binatang korban tu, kalau hilang sikit dagingnya, hilang sikit bahagian yang dimakan, maka tidak sah buat korban. Termasuklah telinga tu pun bahagian yang dimakan. Walaupun kita tak makan, kita je tak makan, pasal kita kira senang je lah, makan mana ada, pasal makan dah banyak, daging pun banyak kita. Tapi daging telinga itu adalah sebahagian daripada binatang yang, bahagian binatang yang dimakan. Haji makan telinga lembu? Tak Haji? Tak Haji makan telinga lembu? Oh sedap. Kena bakar-bakar, kikis-kikis sikit, goreng. Dan kalau terbelah saja, dia terbelah tapi tak hilang daging, okey, sah. Dan tiada memadai yang terkerat telinganya, terpotong telinganya atau hidungnya, dan jikalau sedikit sekalipun, sikit pun tak boleh. Maknanya lembu, orang Kelantan panggil lembu pejabat. Tahu lembu pejabat? Lembu dia masuk pejabat.
Lembu pejabat ni maksudnya lembu yang pejabat apa yang lembu ni pejabat haiwan lah. Dia botek kat telinga. Dia bertanda kat telinga. Jadi telinga tu dia tebuk, dia tebuk. Jadi hilanglah sikit. Pasal dia nak botek tu lubang. Yang tu dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh buat korban. Pasal hilang bahagian yang dimakan walaupun sikit. Tu. Ketat sikit mazhab Syafi'i. Tapi dia ada call lah bawah tu. Susah sikit lah kalau tidak. Dulu kan banyak lembu. Orang kampung panggil, orang Kelantan panggil lembu pejabat. Pasal lembu tu datang daripada pejabat haiwan, dia botek kat telinga tu. Kalau bahasa dulu, lembu ni ditanda dengan bakar, dicucuk. Pas. Diharuskan untuk menanda lembu. Kai, dia panggil kai. Setakat untuk tanda binatang korban dan sebagainya, dibenarkanlah. Sikit lah cik tak. Inilah pada mazhab imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini mazhab Imam Syafi'i. Okey. Tapi mazhab Hanafi sah buat korban binatang terpotong telinga dengan syarat tidak lebih daripada 1/3 telinganya. Maknanya kalau lebih daripada 1/3 tak sah. Mana telinga tu tengok bagi 3. Mana kalau dia terpotong lebih daripada 1/3, tak sah. Kurang daripada 1/3 sah pada mazhab Hanafi. Jadi kita orang Melayu ni, tok guru pun duk suruh ikut taklid mazhab tu lah. Pasal telinga ni benda payah juga nak jaga lembu ni. Kadang-kadang dia duduk dalam pasar, dia tercerik, dia terkepit dan sebagainya, terputus sikit agak. Jadi tak boleh buat korban dah. Rugilah. Okey. Jadi banyak tok guru kat kampung minta suruh taklid pada mazhab Abu Hanifah. Ikut mazhab Abu Hanifah. Senang sikitlah. Pasal telinga ni dia payah nak jaga. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir yang bernama Ghunyah. Nama penuh dia Ghunyah li Talibi Tariqil Akhirah. Kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagus. Kitab ni bagus. Fala yudhi bi dhabba'il qarnil wal uzuni wa hiya ma dhahaba aktharu uzuniha aw qarniha wa qila ma dhahaba sulusu uzuniha wa qarniha. Artinya, maka janganlah menyembelih dengan adba al-qarni wal uzuni. Qarni itu tanduk, wal uzun tu telinga. Adba al-qarni wal uzuni. Ini adba tanduk dan adba telinga. Apa adba? Dan iaitu yang hilang kebanyakan telinganya, sebahagian besar. Kebanyakan itu mana? Sebahagian besar telinganya. Dan hilang kebanyakan tanduknya, yakni sebahagian besar daripada tanduknya hilang. Dan kata setengah ulama, makna adba itu iaitu yang hilang sulus. Sulus tu 1/3. Yang hilang sulus, yakni 1/3 telinganya. Dan sulus tanduknya, yakni 1/3 daripada tanduknya hilang, lebih pada 1/3. Jadi maknanya ikut Syekh Abdul Qadir Jalani ni, bolehlah korban dengan syarat tak hilang lebih daripada 1/3. Dia pun macam tu juga fatwa dia. Syekh Abdul Qadir Jalani ni dia kadang-kadang berfatwa dengan mazhab Syafi'i dan kadang-kadang mazhab Hambali, tapi banyaknya mazhab Hambali. Gitu. Dia wali Allah, Sultanul Auliya gelaran dia, sultan bagi wali-wali. Tapi dia banyak berfatwa dengan mazhab Hambali dan juga Syafi'i. Jadi, dan tiada memadai binatang yang ketiadaan ekor. Binatang tak ada ekor pada asal kejadiannya. Pada maknanya mula-mula jadi tak ada ekor. Bersalahan yang dikerat, maka tiada terbalik.
Dan tiada memadai binatang yang ketiadaan ekor pada asal kejadiannya, bersalahan yang dikerak, maka iaitu tiada memadai. Bagaimana ayat macam tu? Faham tak? Hak Rumi macam mana dia tulis, Fik? Memadai. Bukan tiada memadai. Ni kita Jawi? Tiada, buang tiada tu. Tu dia. Dan memadai, yakni sah, yang tiada bertanduk. Dan memadai, yakni sah. Tadi. Dan memadai binatang yang ketiadaan ekor. Buang tiada tu. Bulatkan dia. Jangan buang hitam tu siapa tak ada tulisan. Dia cara nak potong kitab buat bulat. Gitu. Pasal apa? Pasal nanti kita jadi tok guru besok-besok kita nak baca. Jadi kita nak baca yang salah tu. Tiada tu buang. Kalau dah hitam tu nak buang apa tu? Dia tak nampak besok nanti. Itu. Tu cara tok guru buat. Cara nak buang kitab, nak buang buat bulat gitu. Bulat tu makna buang lah. Ingat cara dobit kita. Besok-besok nanti bila mengajar dan memadai tu. Jadi anak murid pun terpingung-pingung, ya gimana pula aku ada tiada nak tanya tak boleh. Tok guru nak baca tak nampak dah hitam dah kita ada. Kan dia pergi langkah tu. Gitu. Allah, cara ulama dulu tu ada hikmah belaka. Jangan garis sampai hitam. Pasal masa belajar dulu ada kawan-kawan dulu gitu, kalau potong tu dia potong. Ada hak liquid pun ada. Liquid tu lagi kan. Besok-besok mengajar tak boleh nak baca lah hitam tu. Walaupun salah pun kita kena tahu juga apa salahnya nak betulkan. Baik. Dan memadai, yakni sah, binatang yang ketiadaan ekor pada asal kejadian. Maknanya dia beranak-beranak tak ada ekor. Tak apalah, pasal dia asal tak ada ekor. Bersalahan yang dikerak, maka tiada memadai. Hak kerak ekor tak memadai. Pasal apa? Pasal dia kira dah cacat. Hak asal keluar tak ada ekor tak apa, pasal tak cacat memang asal tu. Tiba-tiba dia beranak ada ekor. Tiba-tiba ada orang potong ekor dia. Tak boleh buat korban. Kan lembu banyak-banyak dia potong, pak ekor, buat suit ekor. Tu dia. Satu ketika dulu banyak kejadian lembu kena potong ekor. Dia potong ekor je nak buat suit ekor kan. Lembu tak curi ekor. Jadi satu ketika tu tak berani nak makan suit ekor. Kan takut terkena lembu potong ekor. Terasa bukan jadi haram pun kita tak tahu kan. Jadi kalau orang potong ekor tak sah. Pasal cacat. Dan memadai khusi apa khusi? Kasih. Bahasa Melayu panggil kasih. Apa kasih? Potong dia punya bird. Dia panggil kasih. Potong bird. Bird lembu tu potong. Burung dia tu kita potong. Apa hikmah potong bird tu? Supaya lembu tu gemuk. Lembu tu gemuk. Pasal lembu ni kalau dia ada bird, dia duk main rokah. Lembu betina je dia kurus je. Bila dia tak ada bird, dia tak ada kerja lain, makan je. Makan. Kan macam orang Gusti Somo. Dia dah tak ada tu, cara duk makan tu besar, dia lagi besar lagi nak. Tengok Gusti Somo orang Jepun tu. Manusia tu tak ada nafsu, dia makan je, makan. Tu jadi. Jadi dia kata boleh sah khusi. Kita pun tanya, kan khusi tu potong juga. Dan kemaluan bird tu pun benda yang dimakan juga. Orang makan buat sup torpedo. Jadi tadi kata benda hak dimakan kalau hilang tak boleh buat korban. Hak ni tak apa ni. Pasal apa? Tengok. Dan memadai khusi. Khusi ni maknanya yang dikasih. Dan tak ada sebut. Sebabnya tak ada sebut situ. Baca kitab lain tadi. Sebabnya apa benda? Memadai. Sebab bila hilang daging kemaluan tadi, kemaluan tu hilang, diganti dengan gemuk dia.
Jadi ibarat kata macam tak hilang. Sebab bila hilang potong kemaluan, dia makan jadi gemuk. Jadi macam tak hilang daging. Adapun binatang ekor kalau potong memang dia tak ada tambah apa. Jadi kasih tadi bila dia potong, jadi maknanya dia menyebabkan lembu tu jadi gemuk, dan lembu gemuk tadi seolah-olah yang terpotong kemaluan tu diganti dengan dagingnya yang gemuk. Tu. Lepas tu sah. Dan memadai yang tiada bertanduk. Memadai tak ada bertanduk, tak apa. Pasal tanduk ni orang tak makan. Mazhab kita, Syekh Abdul Qadir Jailani kata tak sah. Kalau kurang terpotong tanduk 1/3. Mazhab kita tak apa. Pasal apa? Tanduk tu bukan benda yang dimakan. Tak apa. Dan memadai pecah tanduknya jika tiada membinasakan akan dagingnya. Kalau tidak pecah tanduk pun tak apa, dengan syarat tidak terbabit dengan daging. Tapi kalau potong sampai hilang daging, dalam tanduk tu ada daging ke? Sikit sikit ada lah. Potong habis sampai terpotong bahagian daging, tak boleh. Itu syarat je. Pasal daging tu dimakan. Kalau potong tanduk tapi benda yang terkeluar daripada tanduk tu, tanduk saja kosong, tak apa. Pasal tanduk tu tak dimakan. Ada orang makan tanduk? Pisang tanduk makan lah. Tanduk lembu pun tak makan. Dan tanduknya jika tiada membinasakan dagingnya, kemudian daripada menyembelih itu, maka ia bercukur. Lepas pada sembelih binatang tadi, pergilah bercukur. Buat haji ni, buat haji kan. Selepas sembelih baru sunat bercukur. Okey. Kalau terbalik pun tak apa. Nak bercukur dulu baru sembelih pun tak apa. Cuma sunat macam tu. Okey? Dan sunat bercukur itu menghadap kiblat. Kita cari kiblat. Kalau kita buat umrah, kita duduk di tepi apa benda, tepi di Marwah tu, kita pusinglah ke sana. Baru kita bercukur. Dan sunat dimulai daripada hadapan atau kanannya. Bila kita cukur, hak depan, ambil ni depan ataupun kanan. Jangan cukur ikut dah. Main kiri ke tengah. Gunting, kalau gunting tu depan kanan ataupun kanan dulu. Hingga ke belakangnya. Kalau kita pergi cukur, tukar cukur, kita cakap ni sini dulu. Kalau kita tak cakap, dia main belasahnya. Maka pada pihak hadapannya yang kiri. Jadi kalau kita nak mula depan, kita pergi kanan. Lepas tu kiri pula depan. Gitu. Hingga ke belakang. Dan dibacanya pada ketika itu, pada ketika bercukur tu kita baca, Allahumma asbit li bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anni biha sayyi'atan warfa' li biha 'indaka darajatan. Artinya, hai Tuhanku, sabitkan, ini tetapkan olehmu bagiku dengan tiap-tiap satu helai. Baca helai tu, jangan baca heli. Tiap-tiap satu helai. Helai ni apa? Satu urat, satu helai rambut dengan kebajikan, dan hapuskan olehmu daripadaku dengan tiap-tiap satu helai itu akan kejahatan, dan angkatkan olehmu bagiku dengan tiap-tiap satu helai rambut tadi, dia tu satu helai rambut, padamu akan darjat. Kita minta pada Allah Ta'ala dengan tiap-tiap helai rambut. Pertama, beri satu hasanah, kebaikan. Yang kedua, beri satu, hapuskan satu sayyi'ah. Sayyi'ah ni dosa. Dosa lah. Okey. Dan angkatkanlah daripadaku tiap-tiap rambut itu satu darjat di akhirat besok-besok. Jadi kalau Allah Ta'ala makbul ke, dengan selai rambut tu tadi, naik darjat dalam syurga. Satu sunat bercukur. Tu dia. Jadi kalau cukur, banyaklah rambut. Tiap-tiap hak potong tu, satu hapus dosa, satu bagi pahala, satu pahala, hapus dosa, angkat darjat.
Kalau rambut kita penuh atas kepala, banyak. Sebab tu Nabi suruh kita cukur. Sunat. Kalau tak cukur pun tak apa, cuma sunat. Bermula yang terafdal, perempuan itu mengerat rambutnya. Yang afdalnya bagi perempuan, dia kerat rambutnya. Dan yang terafdal pada laki-laki itu bercukur. Laki-laki afdalnya cukur. Pasal apa tadilah? Sebab tiap-tiap rambut tadi akan dapat pahala besar. Selain rambut, Allah Ta'ala kita minta Allah Ta'ala berikan hasanah satu, hapus dosa satu, angkat darjat satu. Tapi kalau orang perempuan dia nak kerat, pastikan rambut tu kalau boleh simpan. Jangan buang dalam tong sampah. Kalau boleh simpan buku-buku dalam tisu. Sebab apa? Sebab rambut itu aurat. Itu kena ajarlah. Kadang-kadang ustaz pun terlupa, bila baca baru ingat. Kan? Kena simpan bungkus-bungkus dalam tisu ke apa, simpan. Pasal rambut tu aurat. Haram bagi perempuan mendedahkan auratnya, termasuk auratnya yang terputus. Auratnya yang terputus. Apa auratnya yang terputus? Itulah rambut yang dipotong. Putuslah. Itu kira aurat dia lagi. Kuku. Kuku pun dibahaskan dalam kitab, termasuk di dalam aurat. Sebab apa? Sebab tangan ini dia tak boleh dilihat oleh lelaki ajnabi, sekiranya mendatangkan fitnah dan sebagainya. Tapi kuku tak apalah, ada khilaf tangan ni kan. Perbahasan panjang ulama. Ada kata ulama aurat perempuan seluruh tubuh badan, ada kata muka dan tapak tangan dan tangan, itu tak apa. Tapi rambut itu benda tak ada khilaf. Jadi kita potong, jangan buang. Sebab itu kita kena pesan kat isteri kita, kalau potong rambut di kedai rambut, boleh eloknya bawa surat khabar, bawa balik rambut tu. Sebab kita tak pasti yang masuk dalam salon tu siapa. Jadi orang yang tengok tu, dia tak tahu rambut lelaki ke perempuan, dia tak berdosa. Dari sudut kita mendedahkan aurat kita tu, kita berdosa. Kita masuk, kita tak tahu rambut lelaki perempuan, tak tahu tak? Tak tahu kita. Kita tak berdosa. Kalau kita tahu, dosa juga. Tengok kita tahu dah rambut perempuan dah, kita tengok. Tadi kawan tu duduk, masa kawan tu duduk potong, kita tak tengok. Lepas dia pergi dah, kita tengok rambut. Macam tu sekali Islam menjaga aurat. Islam jaga aurat. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana kadang-kadang bila kita tengok rambut tu, teringat ke tuan dia. Betul tak? Nampak? Terbayang. Lawa juga tu. Sebab tu jangan buat benda pelik-pelik. Orang sekarang ni, dia test air kencing tu, tak tahu mengandung tak mengandung tu kan. Test tu naik 2 jalur kan. Itu pun masuk dalam Facebook. Dia bayangkan kalau orang tengok tu, apa dia punya, dia tergambar mula-mula. Apa kita tergambar mula-mula? Tak elok tu, jangan buat naik lah. Mengaji ni kena dengar. Kalau tak mengaji ikut dia. Jadi kita sebagai seorang lelaki, kalau kita tengok dah, kita tengok, apa mula terbayang? Terbayang air kecing dia. Sebab benda tu test dengan air kecing. Tu kan? Islam sampai macam tu sekali. Tak elok lah dari segi tu. Tak ada lah dalam kitab fiqh sebut. Jangan upkan apa benda. Jadi aurat ni yang bersambung dan yang terpotong sama. Dia haram berlaku. Okey, baik, seterusnya. Dan apabila dikerjakan 2 daripada 3. Apa 3 tu? Maka iaitu hasil tahallul awal, iaitu 3 tu. Dikerjakan melontar dan bercukur, atau dikerjakan melontar dan tawaf, atau dikerjakan bercukur dan tawaf. Jadi 2 daripada 3 tu hasillah tahallul awal. Apa 3? Pertama, melontar jamratul aqabah. Yang kedua, bercukur. Yang ketiganya, tawaf. Buat 2, dapatlah tahallul awal. Mana-mana 2. Kan? Masuk waktu 2 tu tadi dengan masuknya waktu melontar. Pada hari ke berapa melontar?
Hari raya, hari ke-10 hari raya tu. Masuk hari raya melontarlah. Sebab tu pagi tu orang buat haji tak sunat sembahyang raya berjemaah, dia sunat sembahyang seorang aja. Pasal dia duk sibuk nak buat apa? Nak melontar. Jangan ada pergi ramai-ramai kan tak? Bawa mutawih tak tahu apa. Jom kita sembahyang raya. Habis orang tak sunat sembahyang raya berjemaah dah. Main-main. Malam ada kawan pergi umrah. WhatsApp daripada sana. Adik dia tengah lepas tawaf pegang Kaabah. Dia dalam ihram lagi pegang Kaabah. Ada wangi-wangi. Kan? Jadi mutawif kata kena bayar dam ni. Kena bayar dam, kurang dam kata. Jadi dia pusing WhatsApp, nak bayar dam ke Ustaz? Dia sentuh tu dia tahu ke tak tahu? Dia tak tahulah, tak sedar, tak ingat. Tak sedar, tak apa, tak kena bayar dam. Sebab kalau benda-benda rifahiyah dia panggil. Kan dah sebut itu kan? Pantai larang ni ada dua. Rifahiyah satu lagi dia panggil itlaf. Merosakkan. Rifahiyah ni berseronok. Apa yang berseronok? Pakai tutup kepala, pakai minyak wangian, pakai minyak rambut, pakai pakaian yang berjahit. Itu panggil rifahiyah, berseronok. Yang itu kalau sengaja baru kena dam. Kalau tak sengaja tak kena dam. Itu kena ingat. Mana kita tutup rambut ni kan? Kadang-kadang kita dah pakai ihram, tutup kepala, jalan. Aku dalam ihram. Dia buka, tak apa, dia terlupa. Dia lepas terlupa pun tak apa, jalan lagi. Itu baru kena dam. Lepas tu dia ingat, dia buat lagi, baru kena dam. Berbeza dengan itlaf, potong kuku. Itlaf, merosakkan. Potong pokok, potong binatang beruang dan sebagainya. Yang ini lupa ke sengaja ke, semua kena dam. Kena bezakan tu. Dia pantai larang tu bagi dua, itlaf dengan rifahiyah. Hak itlaf kena dam, lupa ke sengaja. Hak rifahiyah dia lupa tak kena dam. Dia sengaja baru kena dam. Samalah. Tutup kepala ke, pakai baju ke, pakai minyak wangi. Mutawif dia kata kena dam. Tak apalah, tak payah bayarlah. Rugi je bayar, duit tak ada ni. Tak tahan mutawif minta dam kambing kata. Padahal dam banyak lagi. Berah ke apa kan. Pakai pakaian tu. Tak kambing terus. Boleh pakai kambing kata dia. Baik, tak apa. Tiga benda tadi cerita. Hasillah tahallul dengan dibuat dua perkara daripada tiga perkara. Sama ada dia melontar, kemudian dia bercukur terus. Dia pun boleh buka ihram. Dia tak nak balik lagi ke Mekah pasal nak jimatkan kos. Kan? Dia duduk di Mina lagi. Melontar 3 hari. Lepas habis melontar baru dia balik tawaf. Boleh juga gitu. Lepas tawaf baru tahlul semua. Tahlul sani habis selesai. Ataupun dia cukur, kemudian dia melontar, kemudian dia terus balik ke Mekah. Dia pun tawaf. Kalau belum sa'i lagi, dia sa'i. Sebelum sa'i hari itu, masa tawaf kudum hari itu dia belum sa'i, dia sa'i. Kalau dah sa'i tak apa dah, tak ada masalah, tak payah sa'i. Tawaf saja. Habislah tahlul sani berlaku sebab buat tiga-tiga semua dah buat. Lepas tu tak ada apa dah pantai larang, pakai baju biasalah, pergi melontar lah 3 hari tu, naik kereta sampai melontar 3 balik. Hari kedua pergi. Boleh juga. Kan? Okey. Itu. Terpulanglah lagu mana nak buat. Tapi kalau kita pergi atas haji, ikut dia suruh. Gimana? Ni kalau kita pergi package, ikut mutawif. Mutawif katakan, okey, kita tak nak sibuk tawaf dengan orang. Kita tawaf dulu. Biasanya hak awal tawaf ni tak ramai lagi. Dia kalau hak lepas hujung habis melontar tu, ramai lah. Pasal orang nak jimat kos duduk sana. Tak nak ulang balik. Pasal kalau balik ke Mekah, kena ulang pergi balik pula. Nak ada bermabit bermalam di Mina tu. Kan, untuk melontar tu. Jadi 2 kali ya. Kan? Biasa jimat kos terus balik ke Mekah. Apa benda tak balik ke Mekah, lepas pada cukur
Cukur di ni lah, di Mina ni cukur. Lepas tu apa benda tadi? Melontar dulu, lepas tu bercukur, lepas tu. Tapi kalau si sunat dia kata apa? Melontar, lepas melontar sunat apa tadi? Ada baru belajar tadi. Apa mana? Tadi kambing nanti apa mana? Korban dulu. Lepas melontar korban dulu. Lepas korban baru bercukur. Lepas tu baru tawaf. Itu susunan sunatnya. Baik. Iaitu dikerjakan melontar dan bercukur, atau dikerjakan melontar dan tawaf, atau dikerjakan bercukur dan tawaf. Itu maka hasillah tahallul awal, dan halal baginya, bagi orang yang tahallul awal, segala yang diharamkan di dalam ihram dahulu itu, semua benda itu halal berlaku dah, melainkan ada benda yang tak halal lagi. Jima' tak halal lagi, dan akad nikah tak halal lagi, dan menyentuh perempuan dengan syahwat, iaitu yang berkaitan dengan perempuan, semua tak halal lagi, melainkan selepas daripada tahlul sani, tahlul kedua. Okey, dengan syahwat. Dan mengambil bau-bauan tak boleh lagi, tak boleh pakai minyak wangi lagi. Maka iaitu tiada halal, melainkan apabila mengerjakan yang tiga itu, maknanya selesai daripada ketiga-tiga sekaligus. Ya, maka dinamakan, bila dah buat tiga-tiga tadi, dinamakan tahallul sani, tahlul kedua. Yakni apabila dikerjakan melontar dan bercukur dan pergi tawaf. Bila buat tiga-tiga, melontar, cukur dan tawaf, maka halal ia jima', dan halal sekalian yang diharamkan dalam ihram dahulu itu. Selesai tiga tu, belum masuk bilik berkat. Itu dia. Tahu bilik berkat? Bilik tu berebut kunci. Hak bawa bini lah. Tak bawa bini, duk makan berkat tepi bilik. Kan? Bawa bini cari bilik berkat. Tak usah malu lah. Pasal syaitan kuat di sana. Duk malu ada. Tak boleh malu. Macam mana? Tapi ini kita tak apalah lah. Man, bilik tak ada. Berebut kunci. Macam-macam pengalaman mutawif. Ada tu datang ustaz yang mutawif cerita, ada tu datang mengending-ending. Dia nak cerita, nak cakap segan. Duk main ustaz keman kita ni duk mengending ni, ada kemana kita ni ada. Kalau bahasa air ni lama dah. Macam kiasannya. Hak jenis faham kata, alhamdulillah kucing ni pergi cepat-cepat. Hak jenis faham. Dia kata malu juga. Tak mahu tua-tua kan. Engkau tahu dah masuk bilik itu kerjanya. Kalau macam bilik air ni tak apa. Okey, selesai. Yang ni apa lagi? Dan tiada disyaratkan tertib antara tiga itu. Tak syarat tertib, mana tak syarat ikut susunan, cuma sunat saja. Tetapi sunat jua, yakni apabila sampai ke Mina, maka melontar. Mula-mula melontar, kemudian maka menyembelih, sunat buat macam tu. Kemudian bercukur, kemudian pergi pada hari itu juga, hari ke-10 tu juga pergi ke Mekah kerana tawaf. Dan dinamakan tawaf ini akan tawaf ifadah, dan tawaf ziarah, dan tawaf fardu, dan tawaf rukun. Itu semua nama dia saja. Tawaf ifadah masyhur lah. Tawaf rukun, tawaf ziarah boleh belaka, tawaf fardu. Itu nama dia belaka. Benda satu tapi nama banyak. Tapi yang masyhur kita sebut je tawaf ifadah atau tawaf rukun. Jadi pergi ke Mekah. Jadi susunan macam ni sunat. Maknanya bila masuk hari 10 tu melontar, lepas melontar sembelih, lepas sembelih cukur, lepas bercukur tawaf. Selesai semua tahlul sani berlaku pada hari yang satu hari saja. Lepas tu baki lagi tu 11, 12, 13 tu melontar.
Tapi kalau tak buat macam ni pun tak apa. Pasal tu dia kata tartib, maknanya susunan begini ni sunat. Kan? Tak wajib pun. Okey. Faham dah tu? Biar nampak dulu gambaran dulu. Faham tu, nak faham tak faham lagi kena pergi umrah dulu. Baru dia nampak. Kalau tak pergi umrah dia tak nampak. Nampak ni di Mina. Kan? Ni tempat melontar. Mekah balik kau ni. Kalau tidak tak apa nampak Dia ada ingat Mekah dengan Mina ni di mana? Kan tak? Dia ingat macam Barakat dengan Barakat dengan Surau Diniyah kau macam mana. Kan? Dia jauh juga. Berapa kilo 7 ada ke? 7 kilo. Perjalanan. Tapi dulu ada jalan kaki dulu. Kan? Turki apa semua jalan kaki pun balik ramai-ramai. Kita tak boleh, kita manja naik bah. Kan dah. Wallahu a'lam. Dan kaifiat tawaf ini. Tawaf ifadah. Cara tawaf ifadah. Okey. Kelebihan kitab Syairus Saliki ni, dia cerita amalan haji daripada awal sampai akhir. Setengah kitab lain dia cerita syarat rukun haji berapa, wajib haji berapa, syarat tawaf apa-apa gitu je. Dia tak cerita perjalanan tu daripada awal pergi mana-mana dak. Macam mana? Praktikal. Macam setengah kitab rukun haji ada sekian, wajib haji ada sekian. Rukun yang pertama, lepas tu dia cerita syarat. Rukun kedua, lepas tu dia tak cerita daripada perjalanan pergi tu. Ni dia detail sikit dia cerita mana-mana macam kita merasai kita duduk di situ. Lepas tu tiba-tiba masuk bab korban celah tu. Mana ada kitab fiqh lain masuk korban celah-celah haji. Korban bab korban lah. Gitu kan. Nampak kitab ni tu dia mana macam seolah-olah kita berjalan. Lepas tu korban. Cerita pula syarat korban. Lepas tu pergi cukur. Cerita pula syarat cukur. Lepas tu apa ni? Nak melontar, nak balik tawaf ni. Cerita pula syarat tawaf tu. Gitu. Allah. Okey, selesai. Ni penanda mana? Allah. Cok. Tabur haji ni macam mana? Ini. Semua orang naik angin belaka. Semalam semalam ke kemarin dia keluar keputusan tabur haji, siapa yang nak pergi haji kali pertama, kalau nama dia betul-betul naik, okey, dia bayar 9,000 tu lah, 10,000 lah kita. Ada subsidi daripada kerajaan 12,000. Tapi siapa yang nak bawa pengiring, contoh isteri dia kan, isteri dia dapat naik nama tahun ni, suami tak dapat, jadi dia kena bawa mahram pengiring. Jadi oleh kerana suami dia belum dapat, dia nak upkan nama naik, maka suami dia tak dapat subsidi, kena bayar 22,000. Dulu dah asal boleh pergi je, asal tabur haji bawa keluar je nama naik, semua dapat subsidi belaka. Mula tahun ni letih lah. Kalau macam ustaz sendiri pun letih pasal nak rumah dengan ustaz daftar tak sama. Dia lewat sikit, dia lewat setahun daftar haji. Ustaz awal setahun dia, maknanya mesti nama naik tak sama. Maknanya dia nak bayar 22. Kalau dulu tak kira. Mengamuk orang dalam Facebook semua. Ustaz-ustaz kita semua mengamuk. Apa benda tak tahu lah. Apa benda yang difikir oleh kerajaan ni? Tu tak tahu lagi. Ya. Kena bayar full. Mana naik nama kita belum naik lagi, kita buat rayuan, mana dia tolak, kira naik, tolak naik ke atas, kena bayar full. Allah. Tak pernah terjadi lagi sebelum ni asal nama kita naik. Aduh, ya Allah. Tak mampu kata. 22,000. Mana ada orang? Dah 22,000 banyak tu. Tu tak cerita hak nak shopping lagi di sana. Tu dah. Shopping pun dah wajib kan tak? Mantap mutawih
Ada orang tu dia kata umrah sunat je Ustaz, shopping wajib. Ya, shopping. Oh. Bayar di sana. Elok-elok baru 80 rial. Balik sini dah 160. 200. Kan? Tu yang beli banyak-banyak tu. Orang perempuan lah, kita lelaki tak kira. Ni kawan ni. Tak tahu apa nak jadi dengan kerajaan baru. Nampak tu kata kawan tu bukan rahmatan lil alamin ni. Ni rahmatan lil apa kata dia. Mana? Barang siapa? Barang siapa bimbang hatinya. Bimbang hatinya dengan Allah. Kata tu. Syahdan, barang siapa bimbang hatinya dengan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan melawankan ia suatu yang mendatangkan jadi binasa hatinya. Orang yang bimbang, yakni bersibuk hatinya dengan Allah Ta'ala, dan melawankan ia orang tu suatu yang mendatangkan jadi binasa hatinya. Dia lawan benda yang boleh membinasakan hatinya. Apa benda? Bayannya daripada hawa dan syahwat. Lawan hawa nafsu dan syahwat. Syahwat keinginan. Syahwat ni ada dua. Satu syahwat yang halal, satu lagi syahwat yang haram. Syahwat yang dimaksudkan di sini syahwat yang haram. Syahwat dia ada dua. Syahwat yang halal seperti kita ada syahwat kepada isteri kita dan hamba jariah kita. Ini tidak termasuk di dalam syahwat yang dilarang. Syahwat ini syahwat yang halal dan juga berpahala. Yang murad di sini, maksud di sini syahwat yang haram, iaitu keinginan kita kepada perkara-perkara yang haram, kepada perempuan yang bukan isteri kita, kepada orang-orang yang bukan dihalalkan bagi kita. Nama dia syahwat yang haram. Hawa nafsu, hawa ini pun begitu juga sebahagiannya dibenarkan oleh syarak, seperti keinginan kita untuk menuntut ilmu. Ada hawa. Kalau tak ada hawa nafsu tak boleh. Hawa nak menuntut. Keinginan, hawa nafsu, hawa tu makna keinginan. Keinginan yang halal tak apa. Keinginan nak ilmu banyak. Keinginan nak mari mengaji. Keinginan tu, keinginan ni. Kalau tak ada hawa tak boleh. Sebab itu antara syarat nak dapat ilmu tu ialah tamak kepada ilmu. Hawa, nak ada hawa. Jadi hawa nafsu yang halal tu tak apa. Yang masuk sini hawa nafsu yang haram, keinginan yang haram. Maka seorang yang memperbuat demikian itu, demikian mana? Iaitu hati dia duk sibuk dengan Allah Ta'ala dan duk kawal hati dia daripada masuk benda yang membinasakan hatinya, seperti syahwat, seperti hawa nafsu. Orang yang buat macam tu afdal daripada seorang yang banyak sembahyangnya dan puasanya. Lebih afdal daripada orang yang banyak sembahyangnya dan puasanya. Kenapa? Kerana Nabi sebut, ma fadalakum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Bahawasanya Sayyidina Abu Bakar tidak lebih daripada kamu semua. Sayyidina Abu Bakar kan yang paling first. Dia tak lebih daripada kamu bikasrati salatin, dengan banyak semayang, wala siyamin, dengan banyak puasa. Walakin, tapi dengan sebab bisyai'in waqara fi qalbihi, dengan sebab suatu yang ada dalam hati dia. Ini dalil menunjukkan benda yang dalam hati itu lebih baik daripada banyak semayang, banyak puasa. Bukan jangan semayang, jangan puasa. Di ayat tu jangan kita main twist tu. Ustaz kata jangan semayang, jangan puasa. Salah tu. Itu bawa cepat sangat, bawa mafhum mukhalafah, tak kena. Maksud sekarang ni ialah semayang dan puasa nak dibandingkan dengan benda hak kita jaga dalam hati, hak tu lebih afdal lagi. Lalu Abu Bakar dengan
Abu Bakar ni dia bukan banyak sembahyang, banyak puasa, hafal Quran pun, hafal Quran, hadis pun bukan banyak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Abu Bakar tak banyak mana. Kan? Paling banyak sekali riwayat dia Abu Hurairah. Gitu. Tapi ada benda ada dalam hati dia tu yang melebihkan dia daripada kamu semua. Apa benda-benda tu? Itulah hati dia, dia kawal hati dia. Hati dia sibuk berbimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah tarikat Naqsyabandiyah dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sambung dia tu pada Sayyidina Abu Bakar. Di Naqsyabandiyah ni dia berzikir dengan hati. Hati dia Allah, Allah, Allah. Jadi kalau orang belajar tarikat Naqsyabandiyah, mula-mula belajar tu, masuk tu, dia kena letak lidah dia di langit macam ni. Naik, tegakkan lidah ke langit. Hati dia sebut Allah, Allah, Allah. Pasal apa lidah tu kena letak ke langit? Takut terkeluar di lidah. Nak bagi hati dulu hidup. Bila dah sampai tahap hati dah memang boleh betul-betul boleh sebut, baru gabung lidah dengan hati. Itu cara dia tarbiyah. Kan? Kalau kita tak tu dia terkeluar di lidah, kan? Jadi terkeluar di lidah tak sempurna latihan tu. Nak suruh hidup hati dulu. Tu cara dia. Buat berlatih, tak ada masalah. Kalau nak belajar pergi cari syekh dia lah. Baik. Kerana semayang dan puasa, kenapa ni illah di sini? Sebab kenapa dia kata semayang, kenapa benda dalam hati itu, jaga hati itu lebih utama? Kerana semayang dan puasa tiada memelihara keduanya akan hatinya. Kerana dengan semayang, dengan puasa saja dia tak boleh jaga hatinya. Kerana semayang dan puasa buhyang. Gitu sifat. Kerana semayang dan puasa yang tiada. Buhyang situ. Yang tu makna sifat. Semayang dan puasa yang bersifat, yang tiada memelihara keduanya akan hatinya. Maknanya dengan semayang, tapi semayang dia tak jaga. Dalam ketika dia semayang tu tak jaga hati. Puasa, ketika puasa dia tak jaga hatinya. Itu maksudnya. Kerana semayang dan puasa yang tiada memelihara keduanya akan hatinya. Hati orang yang semayang dan puasa itu tiadalah faedah kepadanya. Tak ada faedah. Duk puasa, tak semayang, tapi dalam semayang tu tak jaga hati, tak latih untuk jaga hati, tak ada faedah padanya. Misalnya, bandingannya, seorang semayang dengan tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, kuranglah sikit manfaatnya. Adalah ia seperti seorang membawa hadiah dan persembah kepada raja atau sultan 100 peti yang kosong, tiada ada sesuatu di dalamnya. Orang semayang tak ada hadir hati ni macam orang bawa hadiah pada raja 100 peti, tapi di dalamnya semuanya kosong. Maka seorang yang demikian itu dapat azab dan seksa daripada sultan. Orang yang buat macam tu bukan sultan suka, sultan marah, memperhinakan dia. Nak bawa hadiah tapi mempermain-mainkan dia. Dia buka kosong-kosong, marah. Ada. Lalu dapat azab dan seksa daripada sultan, dan disebut-sebutkan dia atasnya, atas perbuatannya itu selama-lamanya. Dan barang siapa sembahyang dengan hadir hatinya kepada Allah Ta'ala adalah seperti seorang membawa hadiah dan persembah kepada sultan yakut. Ini batu yakut dan intan, harganya 10,000. Tu dia. Maka bahawasanya sultan ingat dan disebutkan dia selama-lamanya. Maka itu masuk hal lain dah. Wallahu a'lam. Itu nak ceritanya, kena jaga hati betul-betul. Macam mana nak jaga hati? Kena belajar ilmu. Kena tahu benda-benda yang boleh merosakkan hati. Kena belajar benda halal haram. Halal haram dari segi zahir dinamakan ilmu syariat zahir. Halal haram dari segi batin dinamakan syariat batin. Jadi yang menghimpunkan halal haram
Zahir dan batin, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dalamnya himpun dua-dua. Kemudian direngkah-rengkahkan lah. Kita duk belajar ni Syairus Salikin ni ringkasan lah. Jadi kalau belajar ni kita jumpa dua-dua. Depan ni kita juzuk satu ni, depan ni syariah zahir lagi. Sembahyang, puasa, zakat, haji, korban, baca Quran apa semua ni depan ni. Habis depan ni dia masuk pada syariat batin. Nak jaga hati, nak jaga itu. Siapa mengaji Syairus Salikin, insya-Allah kalau faham betul-betul cukup dah sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi dah kita ni mengaji ni nak kena bagi banyak. Sebab apa? Sebab hak mengaji Syairus Salikin pun ada, kalau mengaji 10, satu je faham, 9 tak faham. Jadi kena tampung hak lain lagi. Itu. Kalau mengaji satu ni faham belaka, cukup dah. Dia menghimpunkan syariat zahir dan batin. Wallahu a'lam. Jaga hati. Nak kena belajarlah ilmu yang boleh merosakkan hati. Okey. Masuk ni. Kau apa dah? Untuk aku sebelah ni. Setaan ni dekat pukul 10 dah tak? Bismillah. Okey. Okey, baik. Ini muka surat 149. Baris yang keempat daripada bawah. Dan ada pun nisab emas. Nisab ni maknanya kadar minima yang kita ada benda itu yang menyebabkan wajib kita bayar zakat. Nisab nama dia. Kena ingat nisab, haul tahun. Haul tahun. Nisab kadar minima. Jangan bertukar nisab dengan tahun. Jadi nisab emas kadar minima yang wajib kita keluarkan zakat. Dengan dapat kadar itu kita kena keluarlah zakat. Maka awal nisabnya, mula-mula kadar minimanya ialah 20 misqal. Itu timbangan dulu dia panggil 20 misqal. Timbangan mah. Okey. Adapun sekarang di dalam lembaga zakat Selangor dia letakkan 85. Dalam kitab At-Taqrirus Syadidah karangan Habib Zain Madinah 84. Lebih kuranglah 84 85 gram. Jadi untuk warak 84 lah kita ambil harga rendah. Bila 84 itu 84 gram timbangan emas, kita kena bayar zakat 1 per rubu' usyur. Rubu' 1 per 40. Rubu' usyur. Dengan bersamaan dengan 25%. 2.5%. 2.5%. Rubu' usyur 1 per 10. 1 per 40 per 10. 1/40. Maknanya berat itu bagi 40. Gitulah senang. Kan? Berat emas kita tu berapa? Mak kita letak berat. Timbang berat. Berapa? Dapat 400 gram. 400 gram kena zakat lah. Dia minimalnya 85 atau 84. 400 bagilah dengan 40. Dapat berapa? Potong-potong dapat 10. 10 gram bawa keluar. Potong 10 gram bawa keluar. Itu asal emas. Sebab zakat ni dikeluarkan daripada ain benda tu tadi. Boleh tak keluar harga? Berlaku khilaf. Mazhab kita Imam Syafi'i asalnya keluar barang. Kan, kambing keluar zakat kah? Kambing. Itu.
beras keluar zakat beras. Itu asalnya. Jadi hak keluar harga tu banyak diamalkan hari inilah. Jadi tengok tadi, kata tadi 10 gram. Dapatlah 10 gram. Jadi hargakan dengan harga semasa 10 gram berapa? Kita keluarkan RM1. Boleh juga ulama kata dikeluarkan dengan harga yang lain. Supaya kalau tak cacat emas kita tu, nak potong tak comel lah. Boleh. 20 miskal yang suci daripada campuran, maknanya emas saja, maka iaitu 12 genih Inggeris. Genih mata wang Mesir. Mata wang Mesir dipanggil genih. Dia baca jin tu dengan ga, genih. Orang Mesir genih. Jenih. Betul? Hak Rumi dia tulis apa, Bik? Kita tak jumpa lagi. Iaitu kadar 12 genih Inggeris dan seempat-empatnya. Itu mata wang dulu lah. Dia bahasa fasahahnya Junaih, tapi dibacanya ialah genih. Bacanya genih. Sebab apa? Sebab Arab Mesir huruf jin jadi ga. Rajulun. Jadi dia tukar huruf jim tu jadi ga. Rogul. Rogul. Lepas tu kalau Mesir ya rogul, kita jangan lari. Ingat nak rogul kita kan. Itu masa dia panggil, "Hey laki, mana ni? Come here." Gitu. Ya rogul. Dia jim tu dia tukar jadi huruf ga. Kalau Yaman qaf jadi ga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Dia baca itu. Wa qina adzabannar. Ada. Mesir huruf jim jadi huruf ga. Kita huruf ga. Gitu. Tu lorak-lorak dia. Okey? Jadi mata wang dululah semasa pengarang kitab ni mengarang mata wang yang banyak yang masyhur. Itulah mata wang jenis Inggeris. Jenis Inggeris maknanya jenis mata wang di Mesir lah. Jenis Inggeris dan seperempatnya. Kerana emas yang suci padanya 20 miskal, dan miskal itu dikirakan miskal timbangan lah. Miskal ni macam kita kat zaman sekarang gram lah. Masa dulu dia panggil miskal, dan dikira miskal Mekah. Imam Syafi'i keluarkan dengan timbangan miskal Mekah. Okey? Macam kolah juga. Kolah tu tempayang. 2 kolah. 2 tempayang. Tempayang mana? Tempayang Kampung Hajar. Di mana? Kan? Kita tanya, Hajar tu di mana? Balik cek. Mana? Mekah ke Madinah? Siapa tahu? Kilali Hajar. Di Mekah, pinggir kampung Mekah. Tempayang-tempayang di Kampung Hajar. Sebab kampung tu dulu banyak buat tempayang. Kan? Dia ada biasalah masyarakat dulu kampung ni buat tempayang. Macam kita tu Labu Sayung. Labu Sayung tempat lain tak ada. Perak je ada. Mana? Kuala Kasar. Kuala Kasar. Labu Sayung. Kan? Mana Labu Sayung tempat di situ. Arab pun dia ada juga tempayang Kampung Hajar. Lalu standard dia ada saiz dia standard. Kalau Labu Sayung satu ya. Kalau kadang-kadang kita tak kita tengok situ kedai tu kedai ni. Lebih kurang sama. Dia orang dulu gitu cara. Jadi tempayang ni dia buat di Kampung Hajar. Lalu standard dia sama. Jadi Imam Syafi'i kata 2 kolah, mana 2 tempayang. Bayang kampung mana? Kampung Hajar. Itu. Lalu dia ukur lah. Orang ukur pula. Ambil tempayang. Pasal nak pergi kampung lain kan susah tempayang nak dapat. Ukur pula. Dia kata satu tempayang tu 10 kirbah. Lebih kurang. Kirbah tu kulit kambing tu kan. Buat isi air. Lalu 2 tempayang 20. Jadi pergi ke kampung lain kira 20 pula. Pergi ke tempat lain pula payah dia. Tak ada. Lepas tu kira bila dah berasu pecah-pecah
zaman kemasyhuran apa benda kerajaan Baghdad yang menjadi kerajaan khalifah masa tu di Baghdad. Kira dengan sistem dia. Timbang ambil tadi, timbang. Khamsumi'atin ritlin. Tu dalam kitab matan Abu Syuja' tu. 500 kati Baghdad. Pasal Baghdad yang jadi khalifah masa tu. Lepas tu khalifah pindah ke Mesir pula. Zaman Mesir kira dengan sukatan Mesir. Sekarang tak ada lah. Seluruh dunia pakai gram. Gram, kilo semua sama. Itu cerita dia. Jadi miskol ni timbangan di Mekah masa tu. Kan? Kita pun tak tahu macam mana dah miskol ni apa. Kena cari orang yang pandai betul lah. Yang beratnya 20 biji syair. 20 miskol ni berat dia 70 biji syair. Syair ni gandum. Dan telah ditentukan nisab emas atas kadar yang tersebut itu. Maka jika kurang daripada kadarnya, kadar 20 miskol, 1 biji syair, 1 biji gandum. Dan jika elok emasnya sekalipun, walaupun emas elok tapi tak cukup timbangannya, tiada wajib zakat padanya. Tak wajib. Mesti cukup-cukup 20 miskol. Atau sampai 1 nisab pada setengah timbangan, dan pada setengahnya tiada sampai. Timbang hak ni sampai, timbang hak ni tak sampai. Kan, guna biji gandum ni sampai, gigi ni tak sampai. Kan? Jadi macam mana? Maka yang sahihnya tiada wajib zakatnya. Pendapat yang sahih, maka yang sahih ni, maka qaul yang sahihnya, pendapat yang sahihnya, yang betulnya tiada wajib zakatnya, tak wajib. Bila berlaku khilaf, ambil yang mudah, ambil yang ringan. Kan? Pasal apa? Pasal Islam ni mudah. Kalau keluar zakat tu payahlah. Kena keluar duit kan. Jadi maknanya ni cukup nisab. Timbang hak ni tak cukup. Ambil mana? Kira tak wajib zakat. Kira tak cukup lagi. Gitu. Dengan syarat bukan sengaja lah. Kalau sengaja cari tu lain. Tapi sekarang ni tak ada dah, timbangannya sama. Ni cerita zaman dulu. Kan? Main timbangan biji gandum semua kan dia tak apa sama. Sekarang sama je. Satu dunia timbangan sama. Kalau sini sekilo, pergi sana pun sekilo juga. Kalau sini sekilo, pergi sana sekilo lebih tu macam dia rosak tu. Ataupun kita rosak. Kan? Dia sama dah standard sekarang. Ni kita belajar cerita-cerita zaman dulu ni. Ada emas yang bercampur. Emas tapi dah diuli dengan benda lain, dicampur dengan lainnya. Tiada wajib padanya zakat, tak wajib zakat. Melainkan apabila sampai yang sucinya, mana emas saja yang bercampur tu, dalam tu ada emas saja 20 miskol. Baru wajib zakat. Contoh emas dicampur dengan tembaga jadi suasa. Kan? Dalam tu ada berapa emas? Kalau kata cukup 20 miskol, kena keluar zakat juga. Hak emas tadi dalam tu. Walaupun dah diuli jadi benda lain dah. Itu dia panggil bercampur. Baik. Dan harus dikeluarkan zakat daripada yang bercampur apabila yang sucinya, yang emas saja, sekadar yang wajib daripadanya. Itu payah tu. Hak bercampur, kita kena potong kerat, dan kita kena tahu berat dalam hak kita kerat tu, emas dalamnya kadar cukup kadar zakat. Maknanya kalau 40 tadi kan, kalau kita kata 1/40, kalau tadi 10 gram tadi kan, kita timbang hak emas saja ni mesti 10 gram walaupun campur benda lain. Kalau kita potong macam suasa tadi, potong dalam tu ada emas, tapi kita pun tengok-tengok, orang pandai dia pandailah, tukang emas dia tahu lah, dalam ni tak cukup ni, tak cukup 10 gram, tak boleh, kena potong lagi, bagi cukup. Boleh benda hak bercampur pun tak apa. Kena keluar zakat. Syaratnya ada emas dalam tu, keluar zakat. Pasal emas ni walaupun dia bercampur dengan benda lain, dia boleh dipisahkan, boleh dicairkan keluar. Itu kena zakat lah. Kadang-kadang setengah orang dia helah tak nak kena zakat, dia campur benda lain, campur dengan besi, campur dengan tembaga. Ni bukan emas dah ni, suasa, tak payah zakat kata dia. Tak boleh lagu tu. Dan pada perak, dan kadar nisab pada perak 200 dirham suci. 200 dirham dalam lembaga zakat Selangor 595 gram. Kalau dalam Takrirus Sadidah 588.
588 gram. Jadi pulanglah, rasanya elok ambil dalam Taqrirus Sadidah ni lah, lebih warak. Karangan Habib Zain ni 588 gram. Lembaga Zakat Selangor 595. Maknanya ada beza dekat apa tu? Dekat 10 ke? 7? 0.7 tak? Gitulah. 7 gram. Beza dekat 7 gram. Jadi hak waraknya kita ambil hal ni lah, timbangan yang telah dikira oleh Al-Allamah Habib Zain hafizahullah taala, ulama besar di Madinah. Tapi juga nak ziarah dia ni tak boleh lalu. Tak berkali pergi tak sempat nak jumpa selalu. Pergi baru ni pun tak boleh. Dia payah nak jumpa. Kerajaan kawal betul dia. Arab Saudi tak bagi jumpa. Tak boleh bersalam pun jadi dah. Alim sungguh, barakah. Nak pergi pun kadang pergi malam-malam. Dia mengajar pun pukul 12 tengah malam. Rumah dia saja untuk anak-anak kaum kerabat dia. Tak boleh mengajar dia. Ya? Sebab dia aliran lain. Madinah dia kuat. Kuat Wahabi. Mekah lah tahan sikit. Mekah Wahabi juga. Tapi di Mekah ni di Mekah ni dia pasal dia lama. Ramai lagi ulama ahli sunnah. Dulu kan ramai tok-tok guru duduk sana, ulama-ulama. Jadi mereka ni ada lagi warisan-warisan mereka. Jadi kerajaan susah nak kawal lagi di Mekah. Madinah, zaman Madinah dulu tok guru pun tak ramai. Jadi dia senang kick sepak-sepak tendang selesai. Jadi dia kawal semua. Mekah sekarang pun duduk ramai lagi. Tambah zaman Syed Muhammad Alawi Al-Maliki ada, kerajaan takut dia. Dia pun baik dengan kerajaan. Dia baik dengan raja. Pupu Wahabi tak berani sangat. Raja ni dia kadang-kadang dia pun tak faham mana. Wahabi tak Wahabi pun dia ikut orang je. Kan? Jadi dia kira Syed Muhammad Alawi ni kira ulama besar. Dia pun baik. Dia geng elok. Jadi masa tu orang tak berani sangat kacau. Sekarang pun tak Mekah okey. Madinah jangan lupa. Kumpul ramai-ramai tak boleh Madinah. Mekah tak apa. Allah kalau dapat rezeki jumpa dia okey tu. Dah rezeki tu. tak boleh lagi. Habib Zain, anak dia Habib Omar. Baik. Bila Ustaz Said betul buat daurah Taqrirus Sadidah di Shah Alam, pengarang dia nak datang ni. Ingat tak? Ustaz apa Said apa? Muhammad Said. Muhammad Said Kita tengok bila? Tak tengok kat Facebook pengarang dia nak datang. Ni kitab ni. Syekh Hasan Al-Kaf. Baik, seterusnya. Iaitu lebih kurang 595 zakat lembaga zakat Selangor, kiraan Habib Zain 588 gram. Suci daripada campuran dan dirham yang dipakaikan dia, atau dirham Mekah yang beratnya 50 biji syair dan 2 khumus biji syair. 2 khumus Khumus tu 1/5, 2 1/5. Dan tiada wajib zakat pada perak yang bercampur, melainkan apabila sampai yang sucinya 200 dirham. Melainkan sampai yang sucinya 200 dirham. Kalau tak sampai 200 dirham tak wajib. Dan dikeluarkan daripada yang sucinya atau daripada yang bercampur yang sampai sucinya rubu' usyur. Rubu' usyur 1/10, iaitu 2.5%. Sama macam tadi lah, sama macam mah. Cuma timbangan saja beza. 295, yang tak dimah tadi 20 miskol, iaitu 85 gram. Okey. Maka yang rubu' usyurnya, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan pada keduanya, nyemah dan perak, rubu' usyurnya 1 rubu' 1/4, usyur 1/10. 1/4 darab 1/10 iaitu 1/40. Jadi kiranya bagi 40 lah. Gitu. Ataupun dengan kadar persen 2.5%. Dan tiada wajib zakat pada pakaian emas yang bagi perempuan. Pakaian tu mana perhiasan emas tak wajib zakat.
Dengan syarat, ada beberapa syarat lah. Okey. Ada disebut ke? Tak ada. Syarat tak sebut. Kita ambil tambah sikit lah. Kita ambil petikan daripada ni kitab Taqriratus Sadidah, Habib Zain ni. Pertamanya apa benda? Bukan perhiasan mana ni? Dia kata tidak wajib zakat alla yakuna hulyan mubahan. Mana mah tu bukan perhiasan yang harus. Keluar dengan kata perhiasan yang harus, kan? Itu 3 benda. Pertama, perhiasan yang tidak digunakan, yang disimpan saja dalam bank, itu kena zakat. Macam orang ni dia banyak perhiasan, banyak, lalu dia simpan dalam bank, tak pakai, nak pakai takut kan, safety box tak dalam bank, yang ni kena zakat pasal dia tak pakai pun. Begitu juga termasuk dalam bab simpan ni, emas tu, perhiasan tadi tu rosak, tak dipakai, dia pun tak baiki. Bila tak baiki dan tak ada niat nak baiki pun, dia tak baiki, tak ada niat nak baiki, maka kena zakat. Pasal apa? Pasal benda tu tak boleh pakai dah. Contohlah rantai putus 3, dia pun duk simpan dan tak ada niat nak baiki, maka cukup setahun kena zakat. Daripada putus setahun tu, hari putus dan tak niat nak baiki, lam yaqsud islahahu, walaupun asalnya perhiasan emas, dia kena bayar zakat pasal bukan dah jadi perhiasan dah, walaupun asalnya tak boleh nak pakai. Tu kena ingat. Kita ada dalam rumah kita, bini kita ada barang kemas putus 2, dia pun sudah simpan, tak ada niat nak baiki ni. Dia pun kata tak apa, tak payah baikilah, buat harta, kata dia. Kena zakat. Tu kena ingat. Ataupun beli, masa beli tu nak simpan, niatnya nak simpan, bukan nak buat perhiasan, nak simpan, kena zakat. Dia mesti niatnya mesti perhiasan, pakaian. Kalau niat nak simpan apa, memang kena zakat. Lagi yang kedua, syarat dia bukan yang kedua, perhiasan yang makruh kena zakat. Perhiasan yang makruh kena zakat. Mana makruh? Dabbatin kabiratin, seperti tampalan yang besar. Kita belajar dalam bab tempel dulu. Katalah mangkuk kayu kita ni besar, mangkuk kayu kita ni pecah. Dulu orang pakai mangkuk kayu, tampal kat tepi perak, tampal perak, tapi tampal tu besar, lebih pada hajat. Itu makruh. Tempel tu makruh. Jadi hatu kena zakat. Okey. Yang seterusnya, perhiasan yang haram pun kena zakat, seperti cincin emas lelaki. Haram ke tak haram? Haram. Gelang emas lelaki, haram tak haram? Haram. Kena zakat. Kan? Rantai emas lelaki, haram, kena zakat. Termasuk juga benda yang itu, iaitu dalam kategori ni, iaitu yang ada melebihi had. Beratnya melebihi had, israf, membazir sangat, melampaui batas. Maknanya apa benda, orang zaman tu tak pakai barang kemas tu besar tu, itu dia panggil israf. Contoh barang kemas biasanya orang pakai besar ni, dia pakai tebal satu, melebihi adat, itu kena zakat. Hak melebihi adat. Okey. Dia kata apa? Ayyazida ala adati amsalihah,
melebihi daripada adat orang yang seumpamanya pada zaman tu, dan pada kampung tu, dan pada negeri tu. Negeri tu di kawasan kita ni orang tak pakai emas. Besar-besar ni. Ada orang pakai emas? Tak ada. Tapi kalau negeri tu memang adat kebiasaan dia pakai besar, tak apa. Mana kena tengok adat setempat. Melebihi daripada adat. Lembaga Zakat Selangor dia letakkan adat setempat di Selangor ni dengan berapa gram. Tengok Lembaga Zakat Selangor. Adat. Kita tengok dalam laman web dia. Adat setempat. Jadi kalau lebih pada tu kena bayar. Katalah gelang tu seketul tu lebih pada tu, kena bayar zakat semua sekali. Bukan hal lebih aja, semua. Boleh. Maka yang lebih daripada ni tiga tadi tiga tadi. Ataupun satu lagi. Ni haram, tamasil, patung. Barang kemas kita tu ada patung, haram? Barang kemas, lepas tu ada patung gajah. Haram ke halal patung? Haram. Maka perhiasan tadi, perhiasan haram. Cincin, ada rimau, patung rimau atas. Haram, maka kena zakat. Pasal benda haram. Benda haram kena zakat. 800 gram. Adat, melebihi adat. 800 gram kena zakat. Kat sekilo. Nak pikul macam mana tu kat sekilo? Kat sekilo tak? Zakat 595 kan? Nisab dia 800. Maknanya kalau barang lain selain daripada perhiasan 595 dah kena zakat. Tapi perhiasan tak kena pasal dia perhiasan. Tapi kalau benda itu berat sampai 800, itu dah melebihi adat, tak ada orang pakai 800. Kan itu Lembaga Zakat Selangor lah. Kalau sampai 800 kena zakat. Berat jalan gitu sehingga wajib dikeluarkan pada keduanya emas dan perak rubuh unsur 1/10 1/40, iaitu 25%, dan tiada wajib zakat pada pakaian emas yang bagi perempuan. Maka yang lebih daripada nisab dikeluarkan zakatnya dengan hisabnya, dengan hitungannya lah. Dengan didarab lah, kita senangnya darab dengan 2.5% ataupun darab dengan 1/40. Dan jika sedikit sekalipun bersalahan yang lebih nisab daripada nisab binatang, maka tiada zakat padanya. Kan binatang hak tengah-tengah tu di antara dua nisab tu tak kena zakat. Contohnya kambing 40, lepas tu yang keduanya 120. Jadi di antara 40 dengan 120 tu tak kena zakat. Gitu. Itu maksudnya. Dan 41 tak kena lagi lah, untuk satu kambing lagi. 42, 43, 44 tak ada kiraan dak. Tidak kata 42 kena kira tambah lagi sekilo ke, seko sekilo kan, 45 seko 2 kilo ke tak. Ada seko macam tu. Ada pun zakat emas ni tak. 20 miskal kena. 21 kena tambah lagi. 22 kena tambah lagi zakat. Gitu maksudnya. Itu hisabnya. Maka disyaratkan pada wajib zakatnya itu haul pada keduanya, yakni emas dan perak. Haul ni kena cukup setahun. Dan milik yang tamam, milik yang sempurna. Pada masa haul, mana setahun tu milik dia. Maka jika hilang miliknya atau milik setengahnya pada tengah tahun, kemudian kembali balik seperti sedia, seperti asal, seumpama dijualkan jenis dengan ringgit, genih dengan ringgit, kemudian dijualkan ringgit itu dengan genih. Ini Syekh Muhammad Nur ni dia kata mata wang ni, duit ni kena zakat kan. Genih tu mata wang Mesir, ringgit mata wang apa? Malaysia. Tu. Yang antara ulama yang kata duit ni sama dengan emas. Ada juga yang kata duit ni tak sama dengan emas. Dia ni. Yang dalam kitab Sulam Muslimin, duit tak sama dengan emas, duit tak kena zakat. Ini duit kena zakat. Jadi kita mengaji kitab ni kena zakat. Tu. Kan lagi pun Lembaga Zakat Selangor kata duit macam emas.
Kita pun ngaji kitab kifayah ni. Seperti dijualkan jenis dengan ringgit, kemudian dijualkan ringgit itu dengan jenis. Tiada wajib padanya zakat kerana miliknya tiada sempurna. Maka jadi milik jenis baru beli itu, milik baru dikirakan awal haulnya daripada ketika itu. Kita ada duit genih, katalah 100 genih. Kita pun nak cukup setahun, kita pun tukar. Beli duit ringgit, dapat ringgit. Jadi sekarang ni ringgit dengan genih dia kata berbeza dah lah, tak sama. Jadi putus haul tu tadi. Tapi ni ada sikit masalah lah. Jadi kebanyakan kita mengira duit itu sama. Pasal tukaran mata wang ni berdasarkan emas. Kalau tidak berdasarkan emas pun berdasarkan dolar, dia standard. Kan? Dia tak ada kata beza dak. Bukan berdasarkan timbangan pun semua. Jadi walaupun kita tukar mata wang apa semua pun, dia kira sama je kena zakat. Okey? Kalau kita dapat mata wang asing dalam rumah kita, kita kena kira berdasarkan ringgit Malaysia. Kita duduk di sini, kira ringgit Malaysia berapa. Dan ringgit Malaysia kalau dia tukar dapat berapa. Walaupun kita tukar-tukar tengah tahun pun, kalau ikut pandangan semasa kena zakat. Faham tak? Contoh sekarang ni kita ada duit ringgit, apa benda zakat kesan 20,000. Jadi dekat nak setahun kita pun pergi beli duit Arab Saudi. Kita pun bawa balik ke rumah. Kalau ikut kat sini, putuslah haul. Pasal tadi ringgit kan. Baru sebulan nak cukup setahun, kita pun beli duit Saudi. Tak ada tadi yang ringgit punya, ni Saudi punya. Tak cukup setahun. Jadi tak kena zakat. Kalau ikut di sinilah. Tapi oleh kerana sekarang ni kita mata wang ni dah standard. Standard dah. Tukar pun semua tak. Mana-mana pun kita pergi pun dia ada exchange dia, money exchange kan. Walaupun kita tukar kat Saudi, yang Saudi ada di tangan kita itu tetap sama nilai ringgitnya. Kan? Berapa? Kalau 100 Saudi berapa ringgitnya? 80 ringgit katalah. Sama je. Jadi kita tukar balik dengan ringgit, capai dak 13,000 nisab di Selangor ni katalah. Tetap kena zakat juga. Ini ada masalah sikitlah. Ambil perhatian sikit sini. Ini hak kiraan cara lama. Jadi kalau cara pendapat dia tu, kalau jual ringgit tu tak kena zakat lah, pasal putus haul. Kalau pakai ni senang ada. Tu. Jadi nampak nak kena zakat, pergi money changer, tukar jual sikit duit. Okay, putus zakat. Duduk seminggu pergi jual balik, tapi rugi tak? Turun dah harga tu. Tapi orang sanggup tak nak bayar zakat, rela rugi. Tapi hal ni kita ada ta'liq sikitlah ni ada komentari sikit. Bab ni maknanya oleh kerana sekarang kita dah standard pakai mata wang, tukaran mata wang ni dah sama, seluruh dunia pun sama. Kan? Pergi mana-mana pun lebih kurang. Maka syarat yang tersebut itu pada emas, pada milik baru dikirakan awal haulnya pada ketika itu. Maka syarat yang tersebut itu pada emas dan perak tak dapat tiada daripadanya. Maknanya syarat yang tersebut itu pada emas dan perak, yang milik tamam itu mesti. Melainkan emas dan perak yang dapat akan dia dengan digalinya pada galian, maka tiada disyaratkan pada keduanya itu haul, dan wajib dikeluarkan segera, dikeluarkan zakat pada ketika itu. Mana ketika dapat, kemudian daripada disucikan dia daripada tanah, itu nama dia zakat ma'din, nama dia zakat galian. Dan disyaratkan sampai nisab jua. Hanya syarat sampai nisab saja. Berapa nisab? Berapa tadi kalau emas? 20 miskal, samaan dengan 85 gram. Kalau perak 200 dirham, bersamaan dengan 595 gram. Kita gali jumpa emas. Tengok emas tu timbang-timbang lebih daripada 85 gram. Kena bayar zakat terus, tak payah tunggu setahun. Itu zakat galian. Hak kita beli, hak kita simpan tu baru setahun. Itu nama dia zakat ma'din. Orang melombong emas macam tu. Okey, jumpa emas tu bayar zakat. Dan disyaratkan sampai nisab jua. Maka jika tiada sampai nisabnya dan ada baginya harta
Dia tak sampai, dia gali-gali melombong, dapatlah kata 70 gram. Tapi ada baginya harta, tapi di rumah dia ada harta. Maka disempurnakan nisabnya dengan hartanya. Campur, disempurnakan campur. Di rumahnya ada emas 10 gram, campur 10, 70 campur 10. Berapa? 80. Kena zakat ke tak? Tak kena pasal 85 tak kena. Tapi di rumahnya ada 20. 70 campur dengan 20. Berapa? 90. Kena zakat. Walaupun hak dia lombong ni baru 70. Gitu. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, saya ada duit tabung haji 10 ribu. Di rumah saya ada 5 ribu. Tak kena zakat kan? Tu dia. Duit hak rumah tu duit siapa? Duit dia juga, harta dia. Tak kira dia ada bank mana pun. Dia kira duit kita. Kalau gitu sedap pecah-pecah bank. 5,000 satu. Mana tak boleh? Dia kira harta kita. Bukan pasal duduk di bank mana. Kadang kalau tabung haji tak apalah, pasal dia dah bayar zakat dah. Tapi maknanya dia kena campur lah, dia kena wajib zakat. Gitu kan. Kalau kata 5,000 di rumah, dalam tabung haji 5,000 baru 10,000. 10,000 tak kena zakat lagi. Hal 5,000 di rumah pun tak kena bayar zakat. Gitu. Nampak? Pasal sekarang ni nisab lebih kurang 13 kan? 14 lebih. Gitu. 14. Itu maknanya kena faham tu. Jadi hak di rumah hak 5,000 tu pun kita kena keluar zakat lah. Nak keluar macam mana? Darab dengan 2.5% lah. Pasal kita ada harta melebihi daripada nisab. Kan. Jangan dok kata tak kena zakat. Kalau orang tu hutang kita, tu masih dari kita kan? Walaupun nampak lagi macam dia tak nak bayar. Dia macam ni, kalau berhutang kena sampai tempoh baru kena bayar zakat. Kita letak syarat dia. Hutang dah matang. Sebelum matang tak haji lagi. Bila dah matang, dah sampai tempoh dan dia ada harta, boleh bayar, cuma dia tak bayar lagi, kita kena bayar zakat. Kita kena bayar zakat. Dah milik sempurna tadi. Dah milik sempurna tu. Pasal dia Sebab duit tu ada dia. adik dia ada tadi, tapi oleh kerana cuai kita tak pergi minta dan kita tak mengenakan tindakan dan sebagainya. Dia tak bayar. Itu lah. Kalau kita minta dia tak bayar, tu bab lain dia ada perbincangan dia lagi. Tapi kita tak minta ataupun tak guna kita tak pergi buat aduan kat qadi ke sebagainya, itu kita kena bayar zakat. Tapi kita minta dia tak bayar, minta tak bayar, kita pun dah buat report tak ada kesan, itu tak kena zakat. Dia panggil jahid, dia panggil ingkar. Dia mengaku okey, tiba-tiba dia tak nak bayar zakat. Kita panggil zakatud dain, zakat hutang. Jadi zakat hutang, tuan yang bagi hutang tu bayar. Zakat cagaran sama juga. Kita jaga emas perak. Emas perak tadi siapa punya? Kita pinjam 10,000 orang. Kan? Siapa punya? Emas tadi. Kita pun jaga emas. Kita punya. Kita kena bayar zakat. Tolak 10,000 lagi. Nilaikan emas tadi, tolak 10,000. Tolak hutang. Berapa tinggal? Tinggal lagi 15,000. Kena bayar zakat 15,000 tadi. Sebab barang kita tu. Hutang pun kita punya. Tapi syaratnya hutang tu dah matang. Okey? Dah sampai tempoh dia. Sebab itu hutang ni dia ada susah sikit lah. Pasal dikira duit kita. Dengan syarat orang tu ada harta, dia tak nak bayar. Kalau dia miskin tak apa. Okey? Zakatul dain boleh tengok dalam kitab Fiqman Haji. Dia ada bahas dalam tu. Dia bagi pada dua. Hutang dah sampai tempoh, hutang tak sampai tempoh lagi. Seterusnya dalam nisabnya dengan harta milik seperti misalnya padanya 10 miskal, maka dapat dalam galiannya 10, maka jadilah 20 miskal. Kan? Dia ada di rumah dia 10, dia gali dapat 10, maka wajiblah zakatnya yang 10 yang didapatnya itu jua, maka jadi kadar yang dikeluarkan dia itu
rubu' usyur. Faham tak? Dia ada 10 miskol di rumah. Dia gali-gali dapat 10 miskol. Campur 2 jadi 20 miskol mah. Wajib dah zakat lah. 20 miskol. Tapi hak bayar zakatnya 10. Pasal apa bayar zakat 10? Pasal zakat yang galian tu kena bayar segera. Hak 10 di rumah tu kena tunggu haul. Faham tak tu? Tapi dicampur. Tapi keluarnya hak 10 tu je dulu. Hak 10 lagi tu kena cukup haul setahun. Nampak tak masalah tu? Nisab campur. Tapi keluarnya keluar 10. Macam tadilah duit di bank, di tabung haji ada 10. Di rumah ada 5. Bayar hak kitanya 5 je lah. Tabung haji dia dah bayar dah. Pasal dia tulis dah dia bayar zakat. Tabung haji dia bayar lah. Hak kita bayar 5 tu je lah. Kan? Dia kata 5 tak cukup nisab lagi. Dia campur 2. Kan? Tu. Sama juga ni 10 tak cukup nisab lagi, tapi campur dengan ada di rumah kita 10 cukup dah nisab, tapi kita bayarnya hak mana? Bayar hak 10 sajalah. Hak 10 lagi tu bayar bila cukup haul hak di rumah kita. Pasal itu termasuk dalam zakat emas dengan perak yang kita simpan. Tu. Boleh? Faham ke tak ni? Maka jadi kadar yang dikeluarkan dia itu rubu' usyur 10. Itu iaitu serubuk miskal. Rubu' usyur 10. Mana 10 miskal? 10 miskal. Maknanya 1/40 daripada 10 miskal itu. Iaitu 1/40 jadi apa? 1/40 daripada 10 jadi apa? 2.5 daripada 10 berapa? 5 tu apa? 1/4. 1/4 tu bahasa Arabnya apa? Rubu'. Tu lah, iaitu serubuk miskal. Rubuk tu 1/4. Rubuk 1/4. Kan? Miskal. 1/4 daripada miskal tadi. 1/4 miskal. Tak sampai satu miskal lah. 1/4 saja. Boleh? Payah juga dah matematik. Kena cepat matematik sikit. Demikian lagi hukum pada rikas. Rikas. Tadi ma'din tadi tulis zakat digalinya pada galian. Galian tu nama zakat tu zakatu ma'din nama dia. Baris ke berapa daripada bawah muka surat 150 tadi kita baca tadi. Melainkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada bawah tu dia tulis apa? Melainkan emas dan perak yang dapat akan dia dengan digalinya pada galian. Jadi tulis kat tepi ini zakat ma'din. Kan nanti nak cari mudah. Zakat rikas, zakat ma'din. Ma'din ni galian. Ma'din tu ajarnya mim ain dal nun. Mim ain dal nun. Ma'din yang digalikan daripada tanah. Tu keluar zakat. Jadi orang melombor emas tu dia kena keluar zakat lah. Dia tak kena tunggu setahun, dia kena keluar terus. Kalau tak cukup pun, kalau ada harta dah di rumah, kalau di rumah ada duit, tak ada emas, kira dengan harga duit kan? Misal katalah di rumah ada 10,000. 10,000 tak kena zakat lagi lah. Kita ada simpanan 10,000. Gali dapat nilaikan berapa? Nilai 5,000. Jadi berapa campur semua? 15,000. Jadi 15,000 kena dah kan? Pasal nisab sekarang 4,000 lebih, 14,000 lebih. Jadi kena zakat. Jadi kita kena bayar terus yang 5,000 tadi. Yang kita gali tadi. Sama. Kalau jenis duit sekarang gitulah kiranya. Wallahu alam. Zakat rikas. Rikas ni harta karun. Rikas. Demikian lagi hukum pada rikas. Tu sambung kuliah akan datang. Rikas ni harta korun.
Dan kita jumpa kena keluar zakat juga. Wallah. Kita duit ni. Kita kena bayar zakat tak tu? Tak payah zakat lagi lah, nanti dapat tu kena hutang. Yalah kalau dia dah cukup matang. Cukup matang, tapi kita tak ada duit sekarang, tak payah lagi lah. Nanti dia bayar nanti kat kita kena cabut tu. Kalau 4 tahun kena bayar. Qadha 1 2 3 4. 15,000 darat 25%, kita tolak. Lepas tu tinggal berapa lagi? Darat 25%, 2, darat 25%. Usaha dia tak nak bayar. Dia ada duit atau? Boleh. Itu dia panggil zakat hutang. Dan ni tak ada. Dia panjang sikit perbahasan. Tak ada dah ni. Tengok dalam fiqh manhaji. Tak ada pula. USB kena. Duit simpanan kita kena bayar tiap-tiap tahun. Tak ada sini. Lepas nanti kita bahas kuliah akan datang. Bahas bagi detail. Sini pun tak ada. Jadi zakat tu zakat hutang. Bila dah cukup haul, pula cukup tempoh dia, dah matang lah, maknanya cukup tempoh. Dia ada harta, dia pula mengaku hutang tu, maka zakat tu wajib atas kita. Pasal kita tuan harta tu, kita tuan dia, milik sempurna. Semua dia tak nak bayar apa semua itu atas kecuaian kita lah. Pertama, cuai kita tak minta. Kalau kita minta dia tak bayar, kita tak gunakan kuasa pemerintah. Pasal pemerintah wajib. Antara tanggungjawab pemerintah ialah memaksa orang bayar hutang. Dia boleh paksa. Dan kalau tak ada, dia boleh paksa orang yang berhutang tadi jual. Itu termasuk dalam jual beli yang tidak reda tapi sah. Sah. Jual dipaksa tapi sah. Mana raja paksa, hakim paksa. Jual harta ni untuk bayar hutang semula. Contoh kita import dah. Itulah makna undang-undang kita lain sekarang. Kan? Jadi kita nak melakkan daripada dia ditangkap. Kita tak report. Tapi zakat kita kena bayar. Tertanggung atas kita. Tanggung atas kita. Yang lagi kecuaian kita pula, sepatutnya kita ambil cagaran. Jadi gadai. Kalau gadai pun dia menipu. Yalah, kalau menipu tu bab lain lah pula dah. Mana sepatutnya kita kena ambil cagaran. Jadi kalau tak boleh bayar hutang, kita jualkan barang cagaran itu. Itu Islam duk kira benda itulah. Contoh dia bagi Ustaz. Dia bagi emas, tapi emas tu emas tipu. Emas tipu. Itu lah. Oleh kerana kita dia ada confirm dengan kedai. Sekian gram. Tipu-tipu lah. Tapi tipu. Confirm dengan tak sah, terbatal lah gadaian tu. Kita kena minta balik duit. Tu ada minta balik ke duit ke. Itulah benda kerja pemerintah tu. Tu dia panggil ulil amri, yang ada kuasa. Bapak, bila anak tak ada masalah, juga bapak lah. Di dunia sekarang ni bapaknya jenis, bapaknya tak berapa reti mana. Bapaknya gitu. Tu. Mana bapak ni jenis lagu tu lah. Dengan undang-undang sekarang, dia tidak menyelesaikan masalah anak. Kan kalau kita buka dalam kitab fiqh, antara kerja pemerintah ialah menyelesaikan masalah anak, masalah rakyat. Rakyat tu anak lah. Antaranya inilah, berhutang apa semua. Kan zaman dulu kan begitu, orang pergi mengadu kat Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali pergi berdakwa, baju besinya kena curi dan sebagainya. Gitulah mana menyelesaikan masalah. Sekarang ni payah. Kan? Soal itu qadi ni, mufti dan qadi.
Mesti dalam jarak 2 marhalah satu orang. Pasal banyak masalah. Kan kita dah belajar dalam kitab fiqh mufti dan qadi. Qadi setiap perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah mesti kena ada qadi seorang. Tu. Jadi pasal banyak masalah. Kan? Perjalanan qadi perjalanan ni adwi, pergi balik, pergi pagi balik petang. Anda perjalanan yang kita lebih kurang 40 meter. 40 km. Kena ada seorang qadi. Itu ada satu kecuaian kita sekarang. Yang 2 marhalah tu hafiz Quran dan juga orang yang boleh menyelesaikan masalah usuluddin. Yang faham bab-bab usuluddin. 2 marhalah. Tapi qadi dekat. Allah, sekarang orang berhutang tak nak bayar. Itu masalah. Dia ada duit. Dia pergi sana, pergi sini, shopping sana, shopping sini, melancong sana, melancong sini. Tapi hutang pun tak bayar. Allah. Ini antara satu benda yang tak elok lah. Nabi kata apa? Matlul ghani zulmun. Orang yang kaya lambat bayar hutang adalah orang zalim. Dia duit tapi lambat bayar hutang. Bayarlah kan. Tuan dia tunggu lah bila bayar hutang. Dah lah kena bayar zakat. Jadi maknanya contoh katalah kita sampai tempoh dah cukup syarat apa semua tadi, ustaz bagi hutang kat Farouk katalah adalah 5,000. 5,000 tu patut tak kena zakat kan? Tapi dicampur dengan duit kat rumah apa semua, dia kena keluar zakat. Campur sekali. Tinggilah. Kalau macam kata soalan tadi, duit tak ada dia nak bayar zakat. Kan, duit tak ada. Maka tak bayar zakat lagi. Tapi orang tu dah zakat dah cukup tempoh apa semua. Dia pun mengaku bila dia bayar nanti kena bayar balik, kena qada balik zakat tu tadi. Dia panggil milik yang sempurna. Kalau masuk dalam milik tak sempurna, kalau dalam kitab fiqh, milik tak sempurna ini harta hamba. Harta hamba. Harta hamba ni tak boleh guna. Tuan dia pegang. Dia tak boleh guna apa? Pasal dia pun harta. Hamba tu sendiri pun harta orang. Itu milik tak sempurna. Selain pada tu, macam contoh, duit KWSP. KWSP ulama kata milik sempurna. Ada yang kata milik tak sempurna. Ada yang kata milik tak sempurna pasal dia duit kita tapi kita tak boleh nak guna. Kerajaan tak bagi. Tak sempurna lah. Bila dapat, tak kena bayar zakat. Ada yang kata milik sempurna. Sebab tu bila dapat kena bayar zakat. Ada yang kata tak sempurna pasal tak boleh guna. Jadi bila dapat tak bayar zakat lagi. Bila duduk setahun dengan kita baru kita start bayar zakat. Jadi sekarang ni nak kata apa? KWSP milik sempurna tak sempurna? Kalau ikut takrifan ulama mazhab Syafi'i, milik sempurna. Pasal harta kita. Kan? Kita letak dalam tu. Kita nak ambil pun boleh. Cuma tak boleh ambil semua. Jadi makna sempurna jugalah. Kan? Dia ada kadar dia. Akaun 1 boleh ambil, akaun 2 tak boleh ambil melainkan lepas pencen. Jadi kita kena bayar zakat. Bila dapat kena bayar zakat terus. Kan? Itulah berbeza. KWSP itu berbeza. Ada pun ASB memang duit kita. Bila-bila masa kita boleh ambil, kita kena bayar zakat. Okey, insyaAllah. Ada soalan lain? Tanya. Anwar ada soalan? Tak ada? Tak ada tak ada, berhenti cakap dulu lah. Nak pukul 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Lama hari ni deh. Pukul 10 11. Sejam 11.40.